Saya bukan nak cerita pasal kes mahkamah di Kerajaan Pasir Berdengung. Saya cuma nak cerita tentang nasib anak-anak tuan-tuan. Kalau saya lah jadi tuan-tuan, kalau ada anak tuan-tuan nak ambil jurusan undang-undang, suruhlah dia kaji baik-baik tuan-tuan. Fikir baik-baik sama ada sesuai tak sesuai untuk jadi seorang peguam. Kerana kalau ambil jurusan undang-undang, selain daripada menjadi magistrat, menjadi hakim, dia boleh jadi peguam atau dia boleh jadi legal advisor ataupun apa-apa yang berkaitan dengan undang-undang, termasuklah menjadi anggota polis. Itu pun mungkin lebih selamat daripada menjadi seorang peguam. Kerana tuan-tuan, hari ini menjadi seorang peguam, pertamanya seorang klien ataupun seorang individu yang walaupun di bawah perlembagaan persekutuan, saudara, di Malaysia ni, di Malaysia saya tak cerita Kerajaan Pasir Berdengung, saya cerita di Malaysia ni, di bawah artikel 5 perlembagaan persekutuan, hak asasi manusia ini cukup dijaga oleh perlembagaan persekutuan. Itu sebab saya cadangkan pada kawan saya yang hari ini duduk di Kerajaan Pasir Berdengung ni, datanglah ke Malaysia ni, sebab di Malaysia ni bagus, undang-undang dia bagus. Kita ada artikel 5 perlembagaan persekutuan yang menjamin hak kita sebagai rakyat Malaysia, ada kebebasan, ada hak asasi manusia. Nak pilih siapa pun jadi peguam, boleh. Jadi saya cadangkan kepada kawan saya yang duduk di Kerajaan Pasir Berdengung ni, datanglah ke Malaysia. Kerana di Malaysia kita bebas untuk memilih. Kita bebas untuk memilih siapa nak jadi peguam kita. Di tempat kawan saya Kerajaan Pasir Berdengung ni, tuan-tuan, kesian. Bukan setakat dia nak pilih peguam, tak boleh. Dia nak pilih peguam ikut kehendak kawan-kawan di Pasir Berdengung ni pun, dia minta supaya diberikan masa 3 bulan lah, bagilah time untuk tengok dokumen-dokumen. Kes dia tu kes besar. Saudara, tak diberikan peluang, dipaksa juga diteruskan. Maka kesianlah kawan-kawan saya ni. Jadi akhirnya, daripada kalah kes dan menyebabkan ialah kemaluan kepada peguam tu malulah kalau dia masuk untuk mewakili seseorang, mewakili kawan saya ni, tapi tiba-tiba dia dilihat macam tak bersedia dan akhirnya kalah. Imej syarikat guaman dia akan rosak. Maka akhirnya, tuan-tuan, peguam itu telah memohon untuk menarik diri. Rupa-rupanya, tuan-tuan, di Kerajaan Pasir Berdengung ni, tuan-tuan, rupanya tarik diri pun dah tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Allahu Akbar. Betul. Itu sebablah saya nasihatkan kawan saya ni, Mr. N, datanglah duduk di Malaysia. Di Malaysia ni, insya-Allah, nak pilih peguam boleh, nak pilih hakim boleh. Tak pilih hakim tak boleh lah. Nak pilih hakim tak boleh, tuan-tuan. Yang boleh pilih hakim Dr. M je. Tempat lain tak boleh pilih hakim. Kita tak boleh pilih hakim, tak boleh. Ada orang nama Dr. M, Dr. Mahkota ke, Dr. Momok ke, tak kira lah, Dr. apa. Saudara, itulah realitinya. Jadi kawan-kawan saya yang duduk di Kerajaan Pasir Berdengung ni, kalau ada anak tu nak ambil jurusan guaman, fikir baik-baik. Sebab kalau ambil jurusan guaman, rakyat di negara Pasir Berdengung tidak boleh sesuka hati melantik anak tuan-tuan menjadi peguam. Tak boleh. Yang keduanya, kalau dia dah terjadi peguam, malanglah nasibnya. Kerana kalau dia mengambil keputusan untuk mewakili anak guamannya, hak dia di bawah perlembagaan persekutuan, seperti mana yang dijamin di Malaysia. Di Malaysia ni, alhamdulillah, artikel 5 perlembagaan persekutuan memberikan hak asasi kepada kita. Boleh jadi peguam,
boleh mewakili seseorang dan boleh tarik diri. Di Malaysia Alhamdulillah bagus. Tapi untuk kawan-kawan saya yang duduk di negara Pasir Berdengung ni tuan-tuan, dah tak boleh dah tuan-tuan. Jadi saya nasihatkan, marilah datang pindah ke Malaysia. Di Malaysia ni semua bagus tuan-tuan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Di kesian di tempat Pasir Berdengung tu, di tempat Pasir Berdengung ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Orang politik kat sana pun beza-beza tuan-tuan. Bila orang politik daripada parti tertentu terima dana politik, ianya dianggap rasuah. Tapi kalau orang tu dia baik dengan kerajaan yang memerintah, maka insya-Allah tuan-tuan, dia terima dana politik banyak macam mana pun, ianya akan dikira sebagai political donation. Mungkin kadang-kadang dia punya martabat tu dinaikkan menjadi sedekah. Jadi saudara, itu sebabnya hari ni bila nak pilih kerjaya untuk anak-anak kita, pastikanlah pilih kerjaya yang kita ada kebebasan untuk memilih. Jangan pilih kerjaya yang kita tidak ada kebebasan. Kecualilah kalau misalnya ada pilihan raya di kerajaan Pasir Berdengung nanti, rakyat Pasir Berdengung yang tidak puas hati dengan kaedah bagaimana kerajaan Pasir Berdengung diuruskan, maka pilihlah kerajaan yang boleh menjamin bukan setakat kestabilan ekonomi, bukan boleh menjamin kehidupan rakyat lebih baik, bukan hanya boleh menjamin Islam tidak diperkotak-katikkan, kedudukan negara akan sentiasa berada dalam keadaan aman, damai, harmoni dengan masyarakat berbilang kaum. Tetapi pastikan juga kerajaan yang dipilih adalah kerajaan yang boleh memberi keadilan kepada semua.